Bergson antara ke tengah dan talukan cantik ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Hairi Hakim antara baik Bergson. Selepas hampir 2 minggu perlawanan persahabatan antarabangsa berlangsung, aksi bola sepak di peringkat kelab akan kembali menghiburkan peminatnya. Perkara itu turut dirasai lanskap bola sepak tanah air apabila aksi Liga Malaysia ditangguhkan sejak penghujung Ogos lalu untuk memberi laluan buat pasukan negara. Berdasarkan jadual ketika ini, 8 kelab Liga Super bakal bertanding dalam saingan Piala Malaysia, sementara 8 pasukan lain, termasuk Kuala Lumpur Rovers dan Harini FT, bakal beraksi dalam Piala Cabaran MFL. Namun, bagi gergasi bola sepak tempatan, Johor Darul Takzim, tumpuan mereka diberikan kepada saingan Liga Juara-Juara AFC, iaitu ACL, yang bakal berlangsung pada 19 September. Perlawanan pembukaan tersebut akan diadakan selepas aksi Piala Malaysia menentang Negeri Sembilan FC, sekaligus menceritakan mengenai jadual padat mereka. Bagaimanapun, melihat kepada skuad Harimau Selatan ketika ini, mereka masih boleh dianggap sebagai pencabar dalam kumpulan 1 untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Tetapi, untuk melihat kemampuan mereka musim ini, wakil daripada Jepun, Kawasaki Frontale, akan menjadi ujian pertama buat juara Liga Super 9 kali berturut-turut itu. Kedua-dua pasukan pernah bertemu ketika saingan ACL 2022 dengan pasukan terbabit berjaya mengikat JDT di laman sendiri sebelum menewaskan mereka dengan keputusan 0-5 di Stadium Sultan Ibrahim, Johor. Jadi, pertembungan berkenaan pasti akan menjadi satu tumpuan buat penyokong Harimau Selatan, dengan mereka kini sedang giat mencari ayam tambatan buat Kawasaki Frontale. Melihat kepada pemain daripada kelab Jepun itu, terdapat 3 watak yang boleh dianggap sebagai tonggak pasukan, dengan mereka perlu diawasi skuad kendalian Esteban Solari. Pertama, Bafetimbi Gomis, selepas bertahun-tahun mewarnai arena bola sepak Eropah, bekas penyerang antarabangsa Perancis, Bafetimbi Gomis mencari angin baharu dalam kariernya. Keputusan berkenaan dibuat apabila pemain berkenaan memilih untuk menyertai Kawasaki Frontale ketika jendela perpindahan kedua Liga Jepun. Ia menyaksikan penyerang berusia 38 tahun itu kembali ke kancah bola sepak Asia apabila dia sebelum ini pernah beraksi bersama kelab Saudi Arabia, Al Hilal. Jadi, memandangkan dia sudah mempunyai pengalaman di benua tersebut, ia akan menjadi satu ancaman buat benteng pertahanan JDT dalam pertembungan itu. Meskipun sudah berusia dan masih belum beraksi setakat ini, Gomis memiliki rekod jaringan yang baik sepanjang kariernya bersama kelab-kelab sekitar Eropah, termasuk Swansea City dalam Liga Perdana Inggeris EPL. Di samping itu, pemain terbabit juga mempunyai pengalaman dalam ACL ketika mewakili Al Hilal, termasuk ketika dia menjuarai kejohanan berkenaan sebanyak 2 kali. Kecemerlangan benteng pertahanan JDT akan menentukan sekiranya kebolehan Gomis mampu ditampilkan, dengan harapan akan diletakkan di bahu kapten pasukan, Jordi Amat. Kedua, Leandro Damião, salah seorang import terbaik yang pernah mewarnai Liga Jepun ialah penyerang Kawasaki Frontale, Leandro Damião sejak tiba di kelab itu pada 2019. Ia dapat disaksikan apabila penyerang kelahiran Brazil itu memenangi anugerah kasut emas Liga pada 2021, selain dinamakan sebagai pemain paling bernilai pada musim yang sama.
Jadi, pemain itu boleh diletakkan sebagai antara watak utama kedua buat Kawasaki Frontale selepas Gomis yang bakal mengancam benteng pertahanan JDT. Musim ini, penyerang berusia 34 tahun berkenaan masih belum menjaringkan sebarang gol dalam saingan liga apabila dia mengalami kecederaan kaki sejak Februari lalu. Isu itu menyaksikan Leandro hanya mencipta 7 penampilan sehingga memberi kesan terhadap jentera serangan Kawasaki Frontale yang bergelut ketika ini. Bagaimanapun, dalam 2 perlawanan terakhir Liga Jepun, pemain berkenaan sudah diturunkan untuk tempoh lebih lama, sekaligus memberi bayangan bahawa dia dapat diturunkan untuk aksi berdepan JDT. Oleh itu, kepulangannya akan memberikan satu ancaman buat skuad Harimau Selatan untuk mendapatkan keputusan positif dalam perlawanan pembukaan itu. Dan ketiga, Miki Yamane, menurut penilaian laman sesawang Transfermarkt, pemain yang menduduki tangga teratas dalam carta nilai pemain ialah bek kanan mereka, Miki Yamane. Selepas tiba di kelab tersebut 3 tahun lalu, pemain antarabangsa Jepun itu sudah menaikkan namanya sebagai antara yang terbaik dalam posisinya. Ini termasuk apabila dia diletakkan dalam kesebelasan utama terbaik liga itu untuk 3 tahun berturut-turut meskipun terdapat lambakan pemain import. Kecemerlangannya itu membolehkan dia dipanggil untuk mewakili negaranya ketika Piala Dunia yang lalu dengan dia diturunkan sebanyak sekali. Jadi, pemain berusia 29 tahun berkenaan dijangka akan diturunkan untuk aksi ACL menentang JDT untuk memastikan 3 mata dapat diraih Kawasaki Frontale. Musim ini, Yamane sudah diturunkan sebanyak 25 kali dalam saingan Liga Jepun, termasuk 7 penampilan lagi dalam saingan Piala Liga Jepun dan Emperor's Cup. Kecemerlangannya sebagai bek kanan akan menentukan kecemerlangan jentera serangan skuad Harimau Selatan dengan posisi itu bakal diisi Fernando Forestieri, Heberty Fernandes atau Akhyar Rashid.